Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Dan pada hari ini kita akan sambung atau kita ulang balik ayat yang ke-83 dan seterusnya. Muka surat yang ke-12 ayat 83, juzuk yang pertama dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya pemilik pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah rezekikan kita dapat duduk berada di dalam majlis ilmu, satu majlis yang kita harapkan menambahkan nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini mesti dibina dan disuburkan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat dengan iman. Setelah daripada iman,
dia tambah lagi ilmu, lalu Allah Ta'ala naikkan darjat dia. Kenapa? Kerana dengan ilmu kita tahu apa yang besar pahalanya dalam agama, apa yang lebih afdal di sisi Allah. Dengan ilmu kita tahu apa yang Allah Ta'ala tak suka dan apa yang Allah murka. Kadang-kadang orang ni bila dia rasa dia Islam, dalam Islam dia tu dia buat solat, puasa, dan dia rasa sudah sempurna keislaman dia apabila dia lakukan apa yang biasa dia lakukan. Tiba-tiba tanpa sedar dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah kerana jahilnya dia, atau kerana pada sangkaan dia benda itu tidak menjadi masalah, sehingga dengan kejahilan itu dia boleh mencalar keimanan yang selama ni dia sangka baik. Sebagai contoh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam ataupun pertemuan kita yang lepas kita bincang tentang hak atau tugas utama para rasul ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah perjanjian Nabi Musa ajar kepada Bani Israel. Inilah juga perjanjian Nabi Isa dengan Bani Israel. Inilah juga wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, wasiat Nabi Yaqub. Malah semua rasul-rasul mengajak supaya menyembah Allah Tuhan yang satu dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan ini hak yang paling utama dalam hidup kita. Tiba-tiba tanpa sedar ada di kalangan orang yang beriman kepada Allah, salat menyembah Allah, tiba-tiba dia pergi menyertai perayaan orang-orang non-muslim. Keluar fatwa wilayah pun keluar, baru ni fatwa Johor pun keluar, sebelum daripada ni fatwa Perlis pun keluar. Dan fatwa bukan sekadar dalam negara, malah fatwa-fatwa ulama seluruh dunia mengeluarkan fatwa supaya kita ni tidak menyertai perayaan agamanya orang dan muslim. Apatah lagi perayaan-perayaan yang jelas, seperti Kristian menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan, lalu orang Islam pergi sambut juga kelahiran anak Tuhan itu. Ataupun kelahiran dewa apa? Murugan, nama dia pun tak gitu. Tiba-tiba orang Islam pergi merayakan dia juga, menyertai juga. Dari sudut fatwa, dari sudut hukum, perkara ini boleh mencalar keimanan. Sebab tu dengan ilmu ni penting tuan-tuan. Terutamanya ilmu macam mana kita menjaga agama dan keimanan kita kepada Allah. Saya tengok wartawan pergi buat liputan, happy dia tengok. Buat bernama dia bekerja, dia wartawan. Saya kata tak ada kau orang bukan Islam boleh tolong buat liputan. Kalau nak buat berita boleh, tak ada masalah buat berita, tapi biarlah wartawan yang buat liputan tu orang non-muslim. Selamatlah akidah si kawan ni cerita dengan penuh kegembiraan, seolah-olah dia turut sama merayakan kelahiran dewa Murugan ke Murigan. Saya juga Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kejahilan dia, tapi dan mengembalikan dia kepada agama yang benar. Gitulah ilmu ni. Ilmu ni bukan benda hak kita kata ada tak apa, tak ada tak apa. Bila orang kuliah tak apa, dengar pun tak apa, tak dengar pun tak apa. Bukan merujuk pada kuliah saya sajalah maknanya, tapi nak sebut ilmu tu kita perlu untuk membina dan menyuburkan iman kita. Ayul a'malil afdal. Bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amalan apa yang paling besar? Nabi SAW jawab, salat pada waktu. Nabi jawab, buat baik kepada kedua ibu bapa. Nabi jawab, jihad fi sabilillah. Tapi ada juga sahabat mari tanya, ayyu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Nabi SAW jawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar ialah apabila kamu menjadikan bagi Allah itu ada sekutu, sedang yang mencipta kamu hanyalah Dia. Yang cipta kita ni Allah, Dia Tuhan kita. Tiba-tiba ada orang lain mempertuhankan selain Allah, padahal Allah Tuhan kita juga yang cipta Dia. Patutnya kita ni rasa macam mana Dia mempersekutukan Tuhan yang merupakan Tuhan kita. Kita ni contohlah, saya bagi tahu dah sebelum daripada ni contoh. Ayah kita bukan Tuhan lagi ni, ayah kita. Ayah kita, kita sayang ke ayah kita. Bila kita sayang ke ayah kita, tiba-tiba orang mendakwa bagi ayah kita ada anak lain yang selama ni kita tahu mungkin hanya mak kita saja isteri dia, dan ayah kita tak kahwin lain, ataupun ayah kita ada 2 orang isteri. Mari pula seorang kata, ni mak lain, mak yang tidak dia kahwini. Sebagai contoh, kita pun celak mata dulu, kita ada apa mu kata ayah aku berzina, marah tak marah? Marah kita. Pasal apa? Pasal kita sayang kepada ayah kita. Apatah lagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, yang kasih sayang kita kepada Allah lebih tinggi daripada kasih sayang kita kepada ayah kita. Yang sempurnanya sifat pada Allah lebih sempurna, maha kaya dan maha tinggi Dia daripada ayah kita. Tiba-tiba ada orang kata bagi Tuhan kita ada anak, dan anak dia tu nama dia Jesus. Marah tak kita? Marah. Tapi marah kita tu tak adalah siapa kita kata nak pergi pukul dia buat perayaan tu, pokoknya ingkar dalam hati. Pasal itu kita lemah iman. Mari pula orang mendakwa ada Tuhan sekutu Allah. Kita dah kata sebelum daripada ni, bila kita kata la ilaha illallah, ada 2 syarat, 2 rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama, mesti mengisbatkan Tuhan tu hanya Allah. Rukun yang kedua, mesti menafikan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebab tu bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, di dalamnya ada 2 rukun. La ilaha makna tiada Tuhan dah selain daripada Allah ni, bukan Tuhan. Illallah kecuali Allah sahaja sebagai Tuhan. 2 rukun ni ada duduk dalam kalimah la ilaha illallah. Kita dah sebut sebelum ni, benda ni lama dah, lama dah sebelum daripada ni pun. Kalau ada orang kata ni ulasan berkaitan dengan politik, sama sekali tidak. Tak ada kaitannya. Cuma kita sayang kepada saudara seagama kita, orang-orang Islam yang mana mereka ini mungkin tak tahu ataupun mungkin mengambil mudah, tak apa, kita bukan sembah Tuhan tu, kita hanya pergi merayakan sekali. Tidak boleh. Fatwa mengatakan tidak boleh kita menyertai perayaan agama bukan Islam. Kalau perayaan-perayaan lain, kita kata hari sambutan, hari wilayah ke, hari kemerdekaan ke, walaupun itu kata bukan perayaan agama, ataupun kita pergi hari kemerdekaan negara lain, kita pergi sapa ke Britain, jadi ada hari merdeka, National Day lah.
Contoh je lah, kita pergi merayakan hari-hari macam tu tak apa, hari-hari yang tak ada kaitannya dengan agama. Pergi hari mana, negara-negara yang bukan kita, tiba-tiba ada National Day dia buat perayaan sepenuh hari kebangsaan dia, kita menyertai, tak apa. Tapi kalau kita tiba-tiba pergi menyertai perayaan apa tu Tuhan-Tuhan mereka, andai kata tiba-tiba mari bala malapetaka dari Allah pada masa tu, mati situ macam mana? Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu. Dan hari ni kita cuti ni orang bagi cuti, tapi bukan maksud kita merayakan perayaan dia. Kalau kata kalau gitu tak payah cuti ya. Cuti ni cuti kerajaan bagi, tapi bukan bermaksud bila kita cuti kita merayakan. Ambillah masa kita dalam cuti ni, duduk dalam majlis ilmu, tambahkan ilmu agama kita, tambahkan keyakinan kita kepada Allah. Apatah lagi di zaman fitnah. Fitnah ni tuan-tuan, kadang-kadang fitnah secara halus lebih bahaya daripada fitnah secara nyata. Fitnah secara nyata zaman dulu orang paksa nak murtad, orang paksa nak murtad, macam Rohingya ni, orang dia ni kuat, siapa pun ikat, kalau nak kena bunuh pun mati, mempertahankan agama dia. Di India sekarang ni orang Islam ditindas, disakiti, tapi mereka tegas mempertahankan agama. Tapi fitnah secara halus dia mari, dia tak suruh masuk agama dia, cuma dia menormalkan kefahaman liberal ataupun pluralisme, bahawa semua agama ni sama je. Islam sama dengan agama bukan Islam. Bagi dia agama dia, bagi kita agama kita. Jawapan dia, bagi dia agama dia tu betul, bagi kita agama kita pun betul, tapi agama dia tak sama dengan agama kita. Bagi dia agama dia, bagi kita agama kita, kena tahu ayat tu turun sebab apa. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ayat tu turun sebab apa? Sebab orang kafir ni ajak Nabi Muhammad kita bernamai. Di Mekah dulu orang kafir tak suka Nabi ni ajak orang menyembah Allah. Ramai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang musyrikin halang Nabi, sakiti Nabi, siapa pun ikat bunuh pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi agama Nabi ni makin lama berkembang, Islam ni makin lama berkembang. Bila dia tengok cara kekerasan tu tak boleh, kekerasan dia sebut ugutan tu tak boleh, masa tu tak perang lagi, ugutan tu tak boleh, maka mereka datang dengan cara perdamaian. Macam mana? Inilah Muhammad, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhan aku. Kita sembah Tuhanmu setahun, tahun depan mu sembah pula Tuhan aku. Itu asal dia. Maknanya kita boleh pergi dengan agama dia, dia boleh pergi dengan agama kita. Asal tu lakum dinukum waliyadin. Orang musyrikin ajak Nabi Muhammad, setahun kamu sembah Tuhan kami, tahun depan kami sembah pula Tuhan kamu. Lepas tu kita gile-gile lah. Yang penting kita jangan bergaduh, kita harmoni. Mung saudara kami Muhammad, mu minta lah, nak minta apa pun kami bagi. Nak minta wanita paling cantik untuk dikahwini, kami bagi. Nak jadi orang paling kaya di kalangan kami bagi. Nak jadi raja kami pun kami lantik kamu jadi raja. Tapi dengan syarat jangan ajak orang meninggalkan agama nenek moyang. Itu apa yang mereka tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harmoni tak? Harmoni. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat,
Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, sebagaimana kamu pun tak nak sembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan sekali-kali aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, begitu juga sekali-kali kamu tak akan sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, biarlahmu, bagi aku agama aku jaga agama aku. Itu asal ayat, bukan ayat kita ni boleh belaka dah. Jagalah agama kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan belajarlah, carilah ilmu, bacalah Al-Quran, asbab suruh turun dia berapa dan sebagainya, rujuklah fatwa-fatwa yang ada. Dengan majlis ilmu beginilah kita tahu. Tapi kalau orang tu dia tak tahu, dia akan rasa macam betul juga kita ni, janganlah strict sangat, ekstrim lah awak ni. Pasal apa? Dia punya rujukan dia tu bukan dari kalangan orang-orang yang faham tentang inti kepada Al-Quran. Dia dok banding, kenapa orang kafir boleh datang tempat kita, kita tak boleh pergi tempat dia. Dia kata lagu tu lah, tapi benarnya orang kafir pun, orang non-muslim pun tak adalah bersungguh sangat nak mari di perayaan kita, tak adalah bersungguh sangat. Tapi kalau kita betul-betul faham tentang hak Allah, Tuhan kita, ayyuz zambi a'zam, Nabi tanya, Allah tanya Nabi, dosa apa ya Allah paling besar sekali, dosa paling besar? Jawab Nabi, mempersekutukan Allah dalam keadaan kamu, dia saja yang cipta kamu. Dan kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar minta kepada Allah berlindung dari kesyirikan. Syirik, benda syirik ni bahaya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesyirikan yang aku tahu, daripada aku mensyirikkan engkau sedang aku mengetahuinya. Berlindunglah dengan Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku minta ampun ya Allah pada apa yang aku tidak tahu. Eloknya diri daripada kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam, semua kita tahu cerita. Waktu orang ajak nak pergi merayakan perayaan sembahan patung berhala, boleh je Nabi Ibrahim pergi, tapi Nabi Ibrahim tak pergi, malah dia buat alasan, inni saqim, aku sakit perut. Sakit dia kata, bukan sakit perut, aku sakit dia kata. Dia tak menyertai perayaan orang. Akhir sekali dia pergi pecah-pecah kau pula patung berhala. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kecil kita baca sirah Nabi, nak pergi tu perayaan, tidur sampai habis. Allah jaga Nabi tak pergi. Tiba-tiba mari zaman kita ni fitnah, dia panggil fitnah akhir zaman, di saat unsur tu mari secara halus je. Kita tak rasa pelibasan pedang, kita tak rasa cacian dan makian, kita tak rasa apa yang dirasakan oleh generasi awal para sahabat, kita tak rasa apa yang orang Rohingya rasa, kita tak rasa apa yang orang di India rasa. Tapi fitnah tu mari, dia panggil menyamaratakan antara agama. Semua agama tu sama. Lalu andai ada orang Islam dia beriktikad macam tu, maka dia telah kufur dengan ayat Quran, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ni hanya Islam. Bukan kita nak jadikan dia modal politik, tak. Kita nak jadikan dia bekal bertemu Tuhan. Saya bukan nak cakap pasal politik, lama kita mengajar pun tiada, tapi ini bekal kita menuju Allah. Andai kita mati nanti Allah Ta'ala tanya soalan, man rabbuka,
Siapa Tuhan kamu? Tuhanmu Allah. Mu apa mugi kat Tuhan ni? Kalau betul kalau Tuhan kamu Allah, kenapa kamu merayakan perayaan mempertuhankan selain Allah? Nak jawab macam mana? Bila Allah Ta'ala kata, man nabiyuka, siapa Nabi kamu? Siapa ikutan kamu? Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad ajar kita buat macam tu. Kita sebut dah tadi, Nabi Ibrahim pun tak pergi, Nabi Muhammad pun Tuhan jaga sampai tertidur. Wa ma dinuka, apa agama kamu? 3 soalan tu ya. Hak utama masuk kubur. Soalan mula-mula kena tanya, apa agama kamu? Islam. Habis tu kita zaman dulu tuan-tuan, zaman dulu Islam ni megah agung. Sampai Islam pergi mana-mana negara, mana-mana tempat, pak pacak je bendera, aslim, masuk Islam kamu selamat. Tak masuk Islam, kami bagi kamu tempoh. Kalau tak masuk juga, kami akan datang takluk negara ini. Zaman kemegahan Islam begitu. Empire Islam tersebar. Dakwah ni dengan 2 cara. Satu, dakwah secara hikmah, termasuk hikmah dalam berdakwah adalah jihad. Zaman dulu berlaku perang salib, berlaku perang. Masa tu empire Islam ni megah, perluasan sampai Islam ke Cordova, Spanyol. Sehinggalah Allah Ta'ala uji umat Islam. Lama kelamaan dalam kesenangan mereka lemah iman. Bila lemah iman, maka jatuhlah negara Islam, jatuh. Terakhir khilafah Uthmaniyah di Turki. Kita jatuh awal lagi, tahun 15 dah jatuh dah. Portugis mari, kerajaan Islam Melaka jatuh. Masa tu empire hebat. Nusantara ni dikuasai oleh orang Islam. Sampai ke Filipina dia takluk, habis semua. Ni fi amanillah pun jadi Manila je. Asalnya amanillah, keamanan dari Allah, tinggal Manila je. Dekat Filipina. Spain jadikan Kristian, tinggal sikit je orang Islam Mindanao. Ramai kita dulu habis empire Islam. Kemudian terakhir Turki. Islam makin lama makin lemah. Akhir sekali orang Islam nak angkat kepala, nak cakap bab jihad pun takut, tak boleh. Satu masa lepas dah masa tu, hak cakap pasal jihad ni tak boleh cakap belaka dulu ni. Sekarang ni cakap Islam agama yang benar pun dianggap ekstrim. Tak boleh kata Islam je agama betul. Bukan saya kata Islam ni agama betul. Allah pemilik sekalian alam yang cakap inna dina indallahil Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya agama itu. Pada hari akhirat nanti dia termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Siapa kata? Allah. Oh ya, orang kita ni minat sungguh dia. Budaya tu dia dipanggil budaya tu, dia anggap agama, dia anggap budaya. Ada satu orang doktor gitu, waktu akhir tahun duk buat perayaan akhir tahun apa semua, cikgu-cikgu sekolah buatlah tema. Antara tema pakaian Bollywood, pakai sari, pakai berapa, siap titik kat dahi pun pakai lagi, dia panggil bindi tak bindi ke apa tu. Siapa doktor tu? Doktor Hindu, dia pula tegur orang Islam. Tuan-tuan tengok video dia tu, dia tahu orang Islam minta jangan duk sungguh sangat, kena bezakan antara pakaian yang merupakan budaya dengan amalan-amalan Hindu.
Pakaian budaya titik atas kepala tu dia panggil gapo, bindi tak bindi nama dia. Itu agama dia kata. Saya sayang pada kawan-kawan agama Islam ni jangan jadi syirik dia kata. Dia kata jangan jadi syirik. Dia main dia cakap gitu ke Islam. Pasal apa? Dia ngaji agama dia. Orang Islam tak ngaji agama Islam. Allahul musta'an. Jadi sebab tu bila kita baca perjanjian orang Bani Israel dengan Allah, perjanjian utama yang kita sebut semalam atau pembekeran yang minggu lepas ialah la ta'buduna illallah. Jangan kamu sembah melainkan Allah. Jangan sembah melainkan Allah. Jadi ilmu ni kita panggil ilmu tauhid. Ilmu mengesakan Allah. Dalam ilmu tauhid ni kita mengesakan Allah dari sudut mana? Payung dia ilmu mengesakan Allah. Dari sudut mana? Ibadat kita hanya kepada Allah. Keyakinan kita bahawa dialah Tuhan, dialah yang maha berkuasa, hanyalah kepada Allah. Dialah mencipta langit dan bumi, hanyalah kepada Allah. Dan keyakinan kita bahawa Allah ini satu yang tiada sekutu baginya dalam apa-apa jua nama dan sifat dia. Tiga perkara ni kita kena mengesakan Allah padanya. Apa dia? Dari sudut ibadat kita hanya kepada Allah. Dari sudut keyakinan kita bahawa dia yang berkuasa hanyalah Allah. Dan dari sudut nama dan sifat dia tidak ada sesuatu pun yang seperti dia. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak yang berkuasa dan berhak disembah dan yang memiliki kesempurnaan sepertinya. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Dalam ilmu tauhid ini juga kita ajar atau kita belajar bila bab sembahan jangan ada ritual penyembahan orang kafir kita pergi juga. Pasal apa? Dia termasuk dalam penyembahan ibadat. Dalam ni juga kita belajar keyakinan yang berkuasa ni hanya Allah. Tiada yang berkuasa, dewa-dewa tak ada kuasa langsung. Wali-wali tak ada kuasa mentadbir alam. Wali-wali orang kata wali berapa nama dia, tak ada. Wali-wali ni tetap bergantung kepada Allah. Nabi-nabi pun tetap bergantung kepada Allah. Kalau nabi pun tak bergantung, kalau nabi pun tetap bergantung kepada Allah, wali ni bawah lagi daripada nabi. Dan juga kita belajar tidak ada sesuatu pun yang boleh disamakan dari sudut sifat atau nama seperti dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melanggar tiga ni, maka kita ada bab bawah dia yang membatalkan keimanan. Nombor satu nama dia syirik. Syirik kepada Allah. Nombor dua kufur. Syirik dan kufur ni ada beza. Syirik dan kufur ada beza. Syirik ni dengan Allah pun dia percaya, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan nama syirik. Kufur, Allah ni dia tak percaya langsung. Kufur, dia ingkar. Tak beriman kepada Allah. Itu kufur. Termasuk dalam kekufuran ialah menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam kekufuran ialah menghina agama Islam. Termasuk dalam kekufuran menghina Allah. Semua benda-benda tu banyak pembatal keislaman. So kita takut sangat-sangat benda ni kerana apa? Ini modal, dia panggil ra'sul mal. Kepala modal, bukan kata benda-benda hak sikit-sikit dah. Kepala modal, habis hak ni, habis langsung. Tuan-tuan, kalau dia ada kepala modal, Islam dia jaga, cuma akhlak dia bermasalah. Dia jahat, dia bunuh orang, dia curi, dia zudi, dia minum arak, dia berzina, isak dadah, makan rasuah, gapo semua jahat ni. Tapi kepala modal dia Islam ada lagi. Di sisi Allah ada ruang untuk dia diampuni. Walaupun kita
di sudut akidah kita, orang jahat akan dihukum, memang dia akan dihukum terpalit, tapi kepala modal dia masih ada. Setelah menjalani hukuman, dia boleh diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Pasal apa? Kepala modal dia ada. Tapi kalau tak ada la ilaha illallah, baik setara mana, kepala modal tak ada, tak akan dapat masuk syurga. Hak ni hak kita sangat-sangat bimbang. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, soal tauhid ni penting, sangat-sangat penting. Belajarlah dan lari daripada kesyirikan. Larilah daripada kesyirikan. Biarlah orang nak kata kita ekstrim pun, tapi kita, tujuan kita kerana kita nak jaga agama kita dan kita nak lari daripada kesyirikan. Sebab kita sedar soalan yang pertama akan ditanya oleh Allah ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Ini soalan yang paling besar dalam hidup, dan soalan ni menentukan syurga dan neraka. Bukan boleh masuk universiti ke tidak. Soalan ni jawab betul syurga, jawab tak betul neraka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Dan dia tidak ada paper second intake, tak ada. Kalau dah jawab sekali salah paksa dah. Jadi syirik ni benda bukan boleh buat main-main, tuan-tuan. Sebab tu saya pesan, kerana bila kita belajar Nabi SAW paling takut dosa syirik. Ada umat dia ni, Nabi paling takut dosa syirik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Taala sebut perjanjian dengan dia, maka perjanjian Bani Israel ada lagi, itulah berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Sambungan ayat yang kita baca 83, wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa. Wabidhil qurba, kaum kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi ni setelah buat baik dengan Allah, berjanji pula buat baik dengan makhluk. Dalam Islam ada tak? Ada, sama. Walaupun ni ayat cerita ni ayat cerita. Ayat cerita, dan ingatlah ketika mana kami ambil perjanjian dengan Bani Israel. Ayat penceritaan. Ayat perintah ada dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut, orang Islam pun lagu tu juga. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Besar lagi perjanjian daripada itu. Maknanya apa? Kita ada hak Allah kena jaga, kita ada hak manusia, ada hak makhluk kena jaga. Ayat ni lagi, wa qulu linnasi husna, dan berbuat baik dan bercakaplah dengan manusia percakapan yang baik. Apa maksud cakap dengan baik dengan manusia? Ni kategori cakap baik dengan manusia ni maksud apa? Berkata dalam tafsir Al-Hasanul Basri sebut, bercakap baik dengan manusia ni bukan lemah lembut dah. Lemah lembut tu metod dia, tapi konten dia apa dia? Menyuruh buat baik, mencegah dari mungkar. Itulah baru bercakap baik dengan manusia. Bila kita cakap dengan dia, kita pesan kepada dia berbuat baiklah, dan kalau ada kesalahan kita tegur dia. Itulah cakap baik. Tapi kalau kawan buat salah, kita pun tak apalah, sikit je tu, apalah, dia pun makin lama makin tenggelam dalam dosa, makin lama makin tenggelam dalam dosa. Macam saya kata tadilah, bila kita tegur jangan pergi fatwa dan sebagainya, itu termasuk dalam amar ma'ruf. Tapi kalau kita kata tak apa, benda tu sikit je, tak ada apa-apa pun,
kita masih lagi orang Islam, tak apa, kita pergi kat arah kuih pun dalam hati kita ni Islam lagi, tak apa. Kalau kita lah kata lagu tu, oh, hak ni hak bagusnya, hak ni lah hak lembutnya, hak ni. Tapi dari sudut agama yang lembut tapi mengiyakan kekufuran, yang lembut mengiyakan kesyirikan, sebenarnya bukan baik. Yang baik ini amar ma'ruf nahi munkar. Kawan kita kalau kita buat salah dia tak tegur kita, dia tak baik. Kawan baik ni apa? Bila kita salah dia tegur, bila kita buat betul dia puji, dia menasihati kita pada benda yang perlu untuk kita. Tapi kalau dia tak tegur kita, layan lama-lama, kita pergi judi pun dia tak larang, kita pergi mana pun dia tak larang, minum arak pun dia tak larang lah kali. Isyak dadah lah kali. Tapi kalau kawan yang baik, dia tengok kita isyak, janganlah, aku sayang kat kamu ni. Sebab tu qulu linnasi husna. Imam Hasanul Basri kata, berkata baik dengan manusia ni maksud dia amar ma'ruf nahi munkar. Bukan dengan melembut kita dengan dosa-dosa dah. Jadi carilah kawan yang boleh tegur kita, bukan kawan yang ikut je kita nak buat apa. Pasal apa? Kita akan terima kasih kepada yang tegur ni di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ni juga Allah Ta'ala kata, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan kemudian kamu berpaling membelakangi perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Dalam tafsir kata orang Bani Israel ni memang jenis tak hirau janji setia. Wa antum muridun. Memang Yahudi rupanya sifat lagu tu. Orang Yahudi ni sifat dia disebut dalam Quran, dia memang tidak ikut kepada janji setia. Dengan Allah pun dia tak ikut, dengan manusia apatah lagi. Jadi mudah-mudahan kita kenal mereka ini dengan sifat-sifat mereka. InsyaAllah kita sambung esok pula. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.